remaja yang pernah terjebak masalah sosial. Mereka memerlukan sokongan moral untuk menebus kembali dosa-dosa silam. Namun, siapa dan di manakah mereka mampu meraihnya? Raudatul Sakinah antara institusi yang memberi peluang kedua buat remaja Islam menangani masalah sosial dan kembali ke pangkal jalan. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Sumber kini berkesempatan melihat sendiri suasana di Raudatul Sakinah sekaligus menyelami makna Ramadan dan persiapan hari raya mereka yang dinanti-nantikan tidak lama lagi. Raudatul Sakinah ni adalah pusat bimbingan dan perlindungan untuk remaja puteri yang pernah terjebak dengan masalah sosial. So apa saja yang mereka lakukan di luar sana, maknanya yang pernah seks bebas, yang terjebak dengan sumbang mahram, yang liar, yang yang terjebak juga dengan sugar daddy, siapa semua tu. Ini anak-anak ni perlu dibimbing kembali memegang agama sebagai satu-satunya cara hidup yang benar. So di Raudatul Sakinah memang kita ada staff ataupun warden kita yang memang membantu anak-anak ni ataupun adik-adik mereka untuk melihat kembali bahawa menjadi seorang Muslim itu sebenarnya sangat membahagiakan. Tapi kena tahu dan kena ada ilmu untuk melaksanakan perintah Allah dengan baik dan meninggalkan larangannya. Inilah sebenarnya tujuan utama Raudatul Sakinah, mengembalikan anak-anak ini kembali ke jalan yang benar yang Allah redha, insya-Allah. Pusat bimbingan yang ditubuhkan sejak April 1998 ini mampu menempatkan seramai 35 orang pada satu masa. Raudatul Sakinah menerima remaja seawal usia 12 tahun hingga 25 tahun. Pihak pengurusan akan meneliti profil dan latar belakang bakal pelatih sebelum diterima masuk. Setakat ni kami telah berbincang bersama. Umi ada tim, kita ada lembaga pengurusan juga yang kita bincang bahawa Raudatul Sakinah ni kalau seperti mana orang dulu-dulu ingat ada je pusat perlindungan macam ni lah anak-anak ni terjebak. Sebenarnya tidak. Anak-anak yang masuk ke Raudatul Sakinah ni sebenarnya tak pernah tahu pun ada center ataupun pusat seperti Raudatul Sakinah ni. So apa jangka panjang apa misi ataupun visi kami seterusnya untuk Raudatul Sakinah adalah sebenarnya kalau boleh dengan izin Allah kita nak jadikan Raudatul Sakinah ni bukan sekadar pusat bimbingan tetapi juga sebagai penerusan perjalanan kehidupan remaja yang ada hala tuju ataupun yang mungkin tak tahu apa hala tujunya, tapi kita nak bimbing mereka supaya mereka ini menjadi remaja dan kemudian menjadi dewasa dan kemudiannya tahu meneruskan kehidupan untuk diri, keluarga dan juga masyarakat. Kebiasaan tu yang masuk dekat sini pun yang memang liar. Jadinya cabaran kami ni sebenarnya bukan sekadar mendidik anak-anak zaman kini. Masa dulu pada tahun 1998 masa Raudatul Sakinah ditubuhkan, cabarannya berbeza. Dulu kalau yang mengandung pun mengandung dengan satu-satunya boyfriend ataupun tunang yang ada. Tapi hari ini kita nampak anak-anak ni dia bebas melakukan hubungan seks dengan ramai lelaki. Dan ini sebenarnya sangat membimbangkan kami. Kita pernah ada juga anak-anak yang telah pun meninggal dunia kerana mengidap HIV pada waktu yang sangat muda, usia 18, 20 dan 21. Dan kita minta doa dengan Allah, mohon doa kepada Allah, moga Allah terima taubat mereka dan masukkan mereka ke dalam Jannatul Firdaus, insya-Allah. Cabaran kami yang paling utama adalah anak-anak ni apabila dimasukkan ke Raudatul Sakinah, mereka tak nak merasakan diri mereka perlu dibetulkan. Sebab yang kami nampaklah di sini kebanyakan mereka ini belajar banyak perkara di social media tanpa ada screen, tanpa ada saringan bahawa ini betul ke tak betul ke untuk anak remaja dan ianya bagus ke tak bagus untuk mereka laksanakan. So sebab tu di kalangan mereka yang masuk ni kan bahasanya bahasa yang kesat,
Lepas tu mereka ni bukan, walaupun kita nampak perempuan, kita nampak mereka ni betul ke anak-anak ni wajahnya ayu je kan, tapi mereka ni pernah pukul orang, pernah bergaduh, pernah buat benda-benda yang kita tak pernah imagine. So nak mendidik mereka perlukan masa kan, dan kita yakin aja anak-anak ni once dia dah nampak hala tuju kehidupan yang sebenar, dia akan mula beralih dan mula berusaha keras untuk jadi manusia yang baik. Dalam masa yang sama juga kita rasa cabaran tu juga datang daripada keluarga mereka yang sebelum ini tidak pun mengamalkan agama dalam ataupun mengamalkan Islam dalam hidup. So kita, anak-anak kita di Rawdatul Sakinah, kita boleh tengok hari-hari kita boleh ajar tengok apa yang tak kena, apa yang betul, apa yang dia tak tahu kan. Tapi kalau mak ayah duduk dekat luar sana, dia tak duduk dalam RS, kita tak nampak lah apa yang mereka lalui, apa yang sebenarnya, adakah yang bercakap depan kita ni betul ataupun fake kan. So itulah cabaran kami, cabaran nak educate anak-anak di depan mata. Alhamdulillah kita boleh bantu lagi. It will take some time, kadang-kadang baru 6 bulan baru kita dapat tengok apa sebenarnya laluan yang mereka telah terjebak itu, barulah kita boleh nampak pick up satu supaya anak-anak ni nampak, oh ini rupanya tak betul, oh macam ni sepatutnya yang sebenarnya, oh begini dalam agama kan. Untuk mak ayahnya kita tak dapat nak buat macam tu. So kita mengharapkan sangat-sangat anak-anak ni apabila mereka ni telah terbimbing dan terdidik di Rawdatul Sakinah, menjadi contoh dan tauladan juga kepada adik-beradik mereka, dan dalam masa yang sama mak dengan ayah ada keinsafan dan kesedaran untuk menjadi manusia yang juga mendidik anak dengan yang betul, dan dalam masa yang sama mereka ini menjadi manusia yang Allah ambil dan terima sebagai hamba Allah yang Allah redha, insya-Allah. Biarpun berjauhan dari keluarga, namun persiapan raya pelatih-pelatih ini tidak kurang meriahnya. Akui rasa berbeza dari persiapan di rumah, mereka teruja dapat beraya sekali lagi dengan keluarga besar di Rawdatul Sakinah. Bila sebut tentang Ramadan ni, anak-anak kami, alumni yang telah pun keluar daripada bimbingannya, kami di Rawdatul Sakinah, setiap kali Ramadan masing-masing pun cakap, Umi boleh tak saya datang RS, kita panggil RS lah dalam short form dia, boleh tak kami nak datang RS Umi, kami ni rindu sangat dengan suasana di RS pada waktu Ramadan. Sebenarnya waktu Ramadan ni adalah waktu yang kita rasa macam you have to put all your effort, all out with your effort, kena habis-habiskan diri, tak apa, tak cukup tidur pun, tapi inilah waktunya yang kita nak minta segalanya dengan Allah, sebab Allah dah sebut dah, apa saja yang kau minta yang baik-baik Allah aku akan makbulkan. Cumanya pada waktu yang lambat, atau mungkin Allah gantikan, atau mungkin pada waktu yang kita memang perlukan saat ini. So dalam Ramadan bukan saja kelas-kelas bimbingan yang seperti biasa yang ada setiap hari tu, ada satu kelas pagi, satu kelas petang, tapi juga kita hidupkan tadarus, kita hidupkan qiyamul lail tu, supaya mereka ni rasa, ya Allah, ya Tuhanku, aku sangat perlukan Allah waktu ni, aku dah pun melalui fasa-fasa yang melampau hari tu, yang aku tinggalkan engkau ya Allah, tapi engkau tak pernah tinggalkan aku, dan inilah waktunya yang masing-masing akan rasa bahawa Allah sedang menerima taubat masing-masing, dan Allah sedang memberikan taufik wal hidayahnya, dan Allah sedang memberikan laluan-laluan untuk anak-anak ni terus berjaya dalam hidup. So iftar kami masya-Allah walaupun sederhana, so alhamdulillah kami bersyukur dengan apa yang ada. Dan ada juga di kalangan Umi nampak lately ni alhamdulillah ada orang ramai yang suka sangat nak menginfak iftar mereka dengan anak-anak di Rawdatul Sakinah. Mudah-mudahannya penyumbang-penyumbang tersebut Allah berikan ganjaran pahala yang berganda-ganda, sebab memberi makan orang yang berpuasa sama seperti pahalanya untuk mereka sendiri juga, masya-Allah, tak kurang sikit pun. Alhamdulillah. Setakat ni kalau hari raya biasanya mak ayah lah yang akan hantar pakaian mereka. Ada juga di kalangan anak-anak yang tak ada pakaian raya tu, kamilah yang usahakan supaya mereka ni dibelikan. Dan dalam masa yang sama, kalau sebut pasal makan, memang anak-anak ni happy sangat lah nak makan bersama-sama. So sebenarnya hari raya kedua tu
Hari raya ketiga tu mak ayah dah boleh datang dah beraya bersama dengan anak-anak kat sini. So tak adalah nak kata anak-anak ni apa ni rasa lonely sebab mak ayah tak ada, tak. Okay, memang kita benarkan mak ayah untuk datang beraya bersama dengan anak-anak, makan bersama dengan anak-anak dan rasakan kebahagiaannya apabila berkumpul bersama di hari raya. Alhamdulillah. Kalau macam sebelum ni, raya yang saya lalui macam kita pagi-pagi bersiap, lepas tu pergi solat raya, salaman, lepas tu pergi rumah orang untuk ziarah kawan-kawan ke, ziarah saudara mara. Tapi kalau kat dalam ni, solat raya still ada. Lepas solat raya, warden akan bagi tazkirah pendek untuk kami. Lepas tu ada bersalam-salaman macam biasa. Lepas tu kami akan makan sama-sama dekat di sini. Lepas tu kami akan makanan pun kami akan masak sendiri bersama-sama. Kalau macam kalau dulu kita akan makan orang masakkan, tapi kat sini kita akan masak sama-sama. Yang mana lebih seronok, di rumah ataupun di sini? Dekat sini. Sebab dia rasa bonding tu dengan kawan-kawan sini yang saya ibaratkan macam ahli keluarga saya sendiri juga. Selalu raya masak apa? Raya pernah masak rendang, rendang putih, pernah masak lemak pisang. Yang tu paling sedap lah. Masak lemak pisang tu resepi kat sini lah. Resepi kat sini, first time makan kat sini. Untuk tahun ni selalunya persiapan raya kami akan buat 2 atau 3 hari sebelum raya. Jadi untuk 10 malam terakhir ni kami akan lebih fokuskan untuk 10 malam terakhir tu. Kami akan kejar khatam Quran, bertadarus sama-sama. Kami akan pagi-pagi kami akan qiyam sama-sama. Perbezaan kalau macam kita dekat kalau kat luar, bila masuk Ramadan saya akan terfikir raya terus. Dia tak fikir pun Ramadan ni apa, seronoknya Ramadan ni. Tapi dekat dalam ni saya dapat rasa satu kelainan yang mana seronoknya Ramadan tu sebenarnya. Dekat sini pun saya rasa seronok yang mana dapat khatam sama-sama dengan kawan-kawan, sama ada khatam secara bertadarus ataupun khatam sendiri. Sebab dekat sini kita buat baik tu ada kawan support, kita support kawan, jadi ada semangat tu dekat sini. Alhamdulillah untuk sepanjang saya duduk sini saya dah 4 kali khatam Al-Quran. Alhamdulillah. Impian raya saya semestinya lah nak kosong-kosong dengan semua orang. Tak nak ada apa-apa simpan rasa yang tak baik dengan orang. Biar semua benda tu saya lepaskan dengan rasa yang tenang, tak ada apa-apa yang nak disimpan. Lepas tu saya nak beraya lagi kat sini sebab seronok raya kat sini. Tapi tak lupa juga untuk doakan untuk family dekat luar sana. Inilah kenangan yang paling terindah untuk saya beraya dekat sini. Seronok sangat. Sebelum saya masuk kat sini, saya saya cakap tapi saya kurang dengan family sikit. So untuk raya tu pagi-pagi saya akan bersiap macam biasa. So untuk tolong masak apa semua saya memang tak tolong sebab saya rasa malas sikit. So untuk yang salam-salam tu saya memang tak pernah salam family saya sepanjang saya hidup dengan diorang. Bila saya dah masuk ke sini, saya rasa nikmat berhari raya dengan kawan-kawan, dengan warden. So saya boleh salam, boleh masak sama-sama. So saya rasa lebih bahagia duduk dekat sini dan beraya kat sini. Masak tu selalunya warden akan tolong kita orang masak tu sebelum hari raya lah, maksudnya malam raya macam tu. So kita orang akan masak banyak sikit. So pagi tu memang dah siap semua makanan, dah siap pakaian kita orang macam tu lah. Juadah apa yang paling special kat sini waktu hari raya? Rendang, lepas tu ada rendang, nasi impit, lemang, kuih-kuih. Ketupat semua buat sendiri lah. Buat sendiri. Ni tahun keberapa tahun ni awak beraya di sini? 4. 4 tahun. Jadi memang awak rasa 4 tahun tu adalah paling kenangan raya paling indah lah berbanding di rumah dahulu. Saya rasa yang kenangan yang kat sini lah paling rasa saya tak boleh lupa dan saya rasa lebih baik daripada sebelum ni lah. Impian saya untuk saya lebih maafkan orang lain, lebih berikan senyuman kepada orang lain dan lebih banyak tolong orang lain dan selalu mendoakan orang lain. Rindu tapi
saya selalu je doa dekat Allah supaya Allah sampai ke orang kat sini. Masa kat luar, mak ayah saya akan bawa saya pergi rumah saudara mara yang kadang-kadang saya tak pernah jumpa pun orang tu, tapi saya dapat tahu yang dia tu saudara mara saya. Kalau kat sini tak ada keluar, tapi saya rasa lebih bahagia sebab saya dah boleh jumpa kawan-kawan. Wadah-wadah, boleh minta maaf, boleh salam, boleh peluk. Saya rasa lebih bahagia kat sini daripada kat luar. So Ramadan tu kalau macam kat luar saya kurang sikit lah kan. So kalau dalam ni boleh tadarus sama-sama, salat tarawih sama-sama. Saya lebih rasa bahagia. Salam. So ada bergambar, sesi bergambar. Lepas sesi bergambar tu kita ada buat makan-makan. Kuih. Buat kuih raya juga. Ada yang kadang-kadang kita orang ada buat kuih raya, kadang-kadang ada orang wakaf bagi. Hasrat penubuhan Bradatul Sakinah agar masyarakat menyedari bahawa menyebarkan dakwah adalah tanggungjawab kita bersama.